Perintah reman doktor jual sijil vaksin palsu disambung. Jabatan Perhutanan diminta kemuka langkah mitigasi pasca bencana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahira Muhammad Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Insiden lambakan kayu hanyut, puing gelinciran tanah dan kejadian kepala air di beberapa buah negeri, ekoran hujan lebat dan banjir besar. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM diberi tempoh sebulan untuk mengemukakan laporan serta langkah mitigasi. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, tindakan serta-merta telah diambil dengan mengarahkan JPSM bekerjasama dengan semua pengarah perhutanan negeri. Ini supaya mengenal pasti kawasan berisiko tinggi di seluruh Semenanjung dengan segera. Sementara itu, kawasan pelancongan Janda Baik di Bentong Pahang secara rasmi ditutup sepenuhnya buat sementara dari sebarang aktiviti pelancongan. Penutupan tersebut ekoran kemusnahan banyak fasiliti pelancongan akibat kejadian kepala air pada 18 Disember lalu. Menurut Exco Negeri Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin, 33 pengusaha chalet dan hampir 300 pekerja mereka hilang pekerjaan akibat kejadian itu dengan mengalami anggaran kerugian sehingga hampir 3 juta ringgit pendapatan sebulan. Kawasan ini secara keseluruhannya ditutuplah untuk pelancong sehingga ianya dibaik pulih semula lah. Dan kita insyaAllah kita akan buat pengumuman lah apabila kawasan ini dapat dibuka. Jadi insyaAllah saya akan minta Tourism Pahang, mereka akan kategorikan tempat-tempat yang boleh diduduki, tempat-tempat yang tidak boleh diduduki di Janda Baik. Macam di Pulau Santak ni memang total loss lah ya, 100% memang tak boleh buat. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad Syakar memaklumkan satu pertemuan bersama Menteri Besar Pahang akan diadakan agar bantuan segera dapat disalurkan untuk kerja baik pulih di kawasan berkenaan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM terus membantu nelayan terjejas banjir bagi meringankan beban mereka. Perkara itu diakui Pengerusi Persatuan Nelayan Negeri Selangor, Omar Abdul Rahman. Beliau berkata, bantuan tersebut berupa bakul makanan dan wang tunai sebanyak RM1,000. Dan LKM terus memantau kami dari segi bantuan. Bila terjejas pasal banjir pada 18 hingga 19 ni, banyak juga nelayan yang terlibat. LKM tetap memberi bantuan kepada kami. RM RM1,000 dan Kerajaan Pusat RM1,000 dan Kerajaan Negeri pun ada kata bagi RM1,000. Omar berkata demikian dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Dalam pada itu, situasi banjir di seluruh negara setakat tengah hari ini bertambah baik apabila jumlah penduduk terjejas di Pusat Pemindahan Sementara PPS semakin berkurangan di 3 negeri. Ini melibatkan Johor, Melaka dan Pahang. Di Johor, jumlah penduduk terus mencatatkan penurunan kepada 2,171 orang berbanding 2,298 pagi tadi. Mereka masih ditempatkan di 36 PPS. Muar mencatatkan jumlah penduduk paling ramai terjejas iaitu 873 orang. Perkembangan itu dikemas kini menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Di Pahang, 61 penduduk masih berada di PPS Sekolah Kebangsaan Temai di Pekan, manakala di Melaka 124 orang masih ditempatkan di 3 PPS di Jasin. Berita seterusnya. Seramai 8.02 juta penduduk dewasa di negara ini telah menerima suntikan dos penggalak vaksin COVID-19. Jumlah itu termasuk 218,076 individu yang menerima suntikan mereka semalam. Dapatan tersebut berdasarkan data Kementerian Kesihatan menerusi laman COVID Now. Selain itu, 97.8% populasi dewasa dan 87.9% remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah melengkapkan vaksinasi mereka. Pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kini meningkat kepada 59,511,395 dos. Dalam perkembangan berkaitan, perintah tahanan reman terhadap seorang doktor klinik swasta yang didakwa menjual sijil vaksinasi
COVID-19 palsu di Terengganu disambung 2 hari lagi. Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda membenarkan tahanan reman dilanjutkan sehingga Khamis ini terhadap doktor lelaki berusia 51 tahun itu. Ia bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan pihak polis. Sabtu lepas, doktor yang mendakwa dirinya anti vaksin itu ditahan selepas disyaki mengeluarkan sijil suntikan vaksin COVID-19 palsu. Purata Simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP bagi pencarum yang telah bersara hanya mampu bertahan 5 hingga 6 tahun sahaja. Situasi tersebut dilihat membimbangkan jika kebenaran mengeluarkan wang tersebut dilakukan lebih awal sebelum tempoh persaraan. Kebimbangan itu disuarakan pensyarah kanan Jabatan Pengurusan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya Dr. Safiah Omar. Sehubungan itu, beliau meminta pencarum memastikan wang simpanan KWSP mereka cukup untuk masa depan. Pada masa sama, mahu pencarum membuat pilihan bijak dengan tidak mengeluarkan wang tersebut sewenang-wenangnya. Jangka hayat hidup seseorang itu adalah lebih kurang 75 sehingga 80 tahun. Jadi setelah usia persaraan, mereka masih ada 20 tahun untuk menjamin keadaan kewangan yang sihat dan mencukupi. Jadi keadaan ini sebenarnya memang membimbangkan. Apabila kita telah mencapai umur persaraan, kita tidak boleh lagi bekerja, kita tidak lagi mempunyai pendapatan tetap setiap bulan. Jadi kewangan tu perlu stabil, perlu cukup. Kalau boleh kita tahan selama lebih kurang 20 tahun lagi. Dr. Safiah berkata demikian dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Industri minyak sawit yang menjadi penyumbang keempat terbesar kepada ekonomi negara dijangka terus mengekalkan prestasi lebih baik tahun ini. Prospek positif itu akan disokong penawaran dan permintaan yang seimbang serta kemasukan tenaga buruh asing dalam masa terdekat. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Datuk Dr. Ahmad Parviz memaklumkan bagi 11 bulan pertama tahun lalu, nilai ekspor produk sawit berjumlah 95 bilion ringgit. Angka itu diunjur melebihi 100 bilion ringgit untuk keseluruhan 2021. Dari segi harga dan pasaran, kita melihatkan kepada mungkin dalam 3 atau 6 bulan yang akan datang market harga akan sentiasa kukuh, dan apa yang penting juga ialah kita mengharapkan bahawa pada tahun 2022 ini prospek akan lebih baik, di mana dengan kembalinya pekerja ini hasil akan meningkat, dan juga kita juga mengharapkan juga di peringkat industri, pemain industri juga untuk sama-sama mengambil kesempatan dengan harga yang tinggi ini untuk mereka melaburkan diri dalam mekanisasi dan otomasi, yang mana ini akan mengurangkan kebergantungan kepada buruh. Dalam perkembangan berasingan, Maybank Investment Bank Berhad turut positif terhadap prospek sektor peladungan pada tahun ini. Harga minyak sawit mentah diunjur RM3,200 satu tan tahun ini berbanding RM4,430 satu tan tahun lalu. Perkembangan luar negara. Perancis mengumumkan kelonggaran peraturan COVID-19 di sekolah di sebalik peningkatan kes yang dilaporkan di negara itu. Kadar kes yang tinggi memaksa ribuan kelas ditutup dan mencetuskan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa dan guru. Perdana Menteri Jean Castex berkata lebih 10,000 kelas terpaksa dibatalkan kerana penularan COVID-19. Tetapi beliau bertegas kerajaan tidak akan menutup sekolah atau negara berkenaan. Di bawah kelonggaran peraturan pertama, ibu bapa tidak lagi diwajibkan untuk terus mengambil anak di sekolah bagi ujian saringan jika mereka merupakan kontak kes. Ujian saringan di rumah dianggap memadai berbanding di pusat pemeriksaan rasmi, manakala kit ujian boleh diperoleh di semua farmasi secara percuma. Sukan bola sepak Piala FA Inggeris, pengurus Manchester United Ralf Rangnick mengakui pasukan kendaliannya masih belum sempurna meski berjaya mara ke pusingan keempat Piala FA. Baginya masih ada banyak perkara perlu diperbaiki dalam pasukan. Bagaimanapun, Rangnick tetap berpuas hati dengan kerjasama pemain dan kemenangan tanpa bolos. Man U mara ke pusingan berikutnya selepas menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa di Old Trafford. Scott McTominay menjaringkan gol tunggal perlawanan menerusi tandukan seawal minit ke-8 permainan.
Di Camp Villa, pengurus pasukan Steven Gerrard mengakui kecewa kerana tersingkir daripada saingan Piala FA. Katanya dia tiada masalah dengan pemain dan persembahan yang telah mereka berikan di Old Trafford. Gerrard merasakan pasukannya telah berjaya mendominasi permainan dan mampu menang. Tetapi dia mengakui mereka belum cukup untuk mengatasi Man U. Villa dikecewakan dengan beberapa peluang terbaik untuk menjaringkan gol dan kontroversi teknologi VAR yang menafikan jaringan penyamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Tingkatkan daya tahan melindungi diri daripada varian membimbangkan dengan suntikan dos penggalak. Assalamualaikum dan salam sejahtera.